Hi everyone, welcome to my channel. I am Mr. Supertech So. In my channel, you will be learning some new skill from Malay language and English language. Without wasting much time, let's go! Hai murid-murid, hari ini Cikgu So akan membimbing kamu untuk menulis karangan jenis fakta. Ya, karangan jenis fakta, factual, right? So, hari ini kita akan tulis tajuk tentang kebaikan menyertai lawatan sambil belajar. Okey, lawatan sambil belajar bermaksud lawatan yang kamu sertai dengan rombongan sekolah, right? So, kita tengok pada tajuk yang diberikan. Pihak sekolah sering mengadakan lawatan sambil belajar ke sesuatu tempat supaya murid-murid dapat meluaskan pandangan. Widen your vision, right? Oleh itu, lawatan sebegini amat berfaedah kepada murid-murid. Tulis satu karangan tentang kebaikan menyertai lawatan sambil belajar. Okay, Cikgu So berasa murid-murid pasti pernah menyertai lawatan bersama sekolah. Okay, bersama rakan-rakan anda. So, apakah kebaikan menyertai lawatan sebegini? Okay, kita tengok pada gambar. So, inilah gambar yang Cikgu So tangkap pada beberapa tahun yang lepas apabila Cikgu So membawa murid-murid Cikgu So ke Cameron Highlands ataupun Tanah Tinggi Cameron. So, inilah tempat-tempat yang kami kunjungi. Yang ni Taman Agro Mardi. Agroteknologi Mardi. Di situ terdapat berbagai-bagai tumbuhan dan kami juga melawat ke Taman Cactus, right? So, inilah salah satu aktiviti, lawatan sambil belajar, dan kami telah menikmati makanan tengah hari di sebuah restoran. So, murid-murid, apakah kebaikan menyertai lawatan sambil belajar? Boleh beritahu Cikgu So? Yang pertama, pastinya kamu dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan menimba pengalaman. So, apabila kamu berkunjung ke sesuatu tempat yang baru, kamu dapat mempelajari sesuatu. Contohnya, apabila kamu berkunjung ke Taman Cactus, kamu dapat melihat kaktus yang sebenar dan mungkin kamu dapat mengetahui nama-nama kaktus. Itulah ilmu yang dapat kamu pelajari. Yang kedua, dapat memupuk semangat silaturahim antara rakan ataupun antara guru dengan rakan. Yang ketiga, kamu dapat mengisi masa lapang. Dan yang terakhir, kamu dapat menenangkan fikiran dan meredakan tekanan. So, apabila kamu menyertai aktiviti sebegini, kamu dapat melapangkan fikiran. Pastinya setiap orang stres menghadapi tekanan. Dan menerusi aktiviti sebegini, lawatan sambil belajar, kamu dapat menenangkan fikiran. So, kita tengok pada pendahuluannya. So, pendahuluannya. Pembelajaran bukan setakat tertumpu pada ilmu yang ada dalam buku teks. Kamu tidak mempelajari semua ilmu daripada buku teks. Kamu dapat mempelajari ilmu baharu di mana-mana saja. Oleh itu, murid-murid perlulah didedahkan kepada cara pengajaran yang berbeza. Bukan setakat duduk di dalam kelas. Cikgu boleh bawa murid-murid keluar dari kelas untuk belajar. So, murid-murid digalakkan untuk menyertai lawatan sambil belajar. Apa itu lawatan sambil belajar? Lawatan sambil belajar ialah aktiviti kunjungan guru dan murid ke sesuatu tempat ataupun bangunan ataupun kawasan yang dapat memberikan ilmu pengetahuan. So, oleh itu, apabila kita tulis tentang lawatan, kami akan melawat ke kilang, melawat ke museum, melawat ke tempat-tempat yang dapat memberikan ilmu. Kami tidak akan melawat ke pusat beli belah. Yang itu bukan lawatan sambil belajar. Kamu tidak boleh pergi ke shopping mall. So, contoh pendahuluan dengan menggunakan isi yang Cikgu So berikan, dewasa ini, pembelajaran murid-murid bukan setakat tertumpu pada ilmu yang ada di dalam buku teks sahaja.
So 现在呢，你学习不只是专注在你课本里面知识而已。Mereka perlulah didedahkan kepada cara pengajaran yang berbeza supaya ilmu dapat dituntut dalam suasana yang berpelbagaian. So 同学们必须要去接触各种各样的那个教学法，那么你就可以得到各种各样的知识。Oleh hal yang demikian, murid-murid digalakkan untuk menyertai program lawatan sambil belajar yang dianjurkan oleh pihak sekolah. 因此呢，你可以参加这一些旅行团。Apakah itu lawatan sambil belajar? Okay, apa itu? Lawatan sambil belajar bermaksud aktiviti kunjungan guru dan murid ke sesuatu tempat, bangunan ataupun kawasan yang dapat memberikan ilmu pengetahuan. Aktiviti ini dapat mendatangkan banyak faedah kepada murid-murid. So, di sini kalau kamu tidak mahu tulis faedah, kamu boleh tulis kebaikan. So, cara inilah kita tulis pendahuluan. Kita tengok pada isi yang pertama. Okay, kebaikan yang pertama. Antaranya, okay, murid-murid dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan menimba pengalaman. So, sekiranya kamu sudah dapat memperoleh ilmu pengetahuan, kamu tidak akan menjadi seperti katak di bawah tempurung. Dan aktiviti ini dapat mendedahkan murid-murid kepada sesuatu persekitaran yang baru. Kamu perlu pergi ke tempat-tempat yang berlainan dan di setiap tempat kamu perlu belajar untuk menyesuaikan diri. Dan kamu dapat menimba pengalaman di tempat yang berlainan. So, bak kata pepatah, jauh perjalanan, luas pengalaman. So, 你走得更多更远，你就学得更多。So, yang inilah perenggan yang pertama. Hari ini Cikgu So akan tunjukkan daripada isi dan kami tulis dalam bentuk perenggan. Antaranya, murid-murid dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan menimba pengalaman. Murid-murid tidak akan menjadi seperti katak di bawah tempurung. Lawatan ke sesuatu tempat baru dapat mendedahkan murid-murid kepada sesuatu persekitaran yang baru. Mereka juga dapat mempelajari ilmu yang tidak dapat dipelajari dalam buku teks. Selain itu, mereka juga dapat menimba pengalaman yang benar, pengalaman sebenar, real life experience, dan membolehkan murid-murid memahami sesuatu dengan gambaran yang lebih konkret. So, apabila kamu telah berkunjung ke Taman Kaktus, kamu dapat melihat kaktus yang sebenarnya. So, apabila kamu tengok dalam komputer, memang yang tu gambar 2D, kan? So, apabila kamu melihat kaktus dengan sebenarnya, kaktus yang sebenarnya, gambaran itu lebih konkret. 你看到画面比较具体啊， kata orang, jauh perjalanan, luas pengalaman. Untuk isi yang kedua, memupuk semangat silaturahim antara guru dengan murid. So, merapatkan hubungan. Mengapa? Kerana kamu akan mempunyai lebih masa untuk berinteraksi. Kamu juga akan melalui detik kegembiraan bersama. Oleh itu, hubungan akan menjadi bagai isi dengan kuku. Okey? Kita lihat pada perenggan yang sebenarnya. Seterusnya, aktiviti ini dapat memupuk semangat silaturahim antara guru dengan murid dalam sepanjang lawatan. Murid-murid akan banyak berinteraksi dengan guru kerana segala keperluan dalam sepanjang lawatan dijaga oleh guru. So, kamu perlu berinteraksi dengan guru. Apa sahaja yang kamu perlukan, kamu perlu memberitahu guru. Okay? Guru-guru dan murid-murid akan menikmati setiap detik kegembiraan bersama dalam perjalanan. Oleh itu, hubungan bagai isian kuku akan terjalin antara guru dengan murid. Okay? So, di sepanjang lawatan itu, kamu akan berinteraksi, kamu akan bercakap, bersembang dengan guru kerana ibu bapa kamu tiada di situ. Kita tengok pada perenggan yang ketiga. So, untuk perenggan yang ketiga, kebaikannya ialah memanfaatkan masa lapang. So, dengan menyertai lawatan sambil belajar, murid-murid dapat memanfaatkan masa lapang. Bagaimana mengisi masa lapang? Mengapa?
Kerana aktiviti ini kerap diadakan pada hujung minggu. Kerana kamu tidak boleh pergi ke lawatan, pada waktu bersekolah, kan? So, masa itu emas. Murid-murid dapat menggunakan masa dengan lebih bijak. So, kita tengok dalam perenggan. Aktiviti ini, kamu perlu tulis di sini. Di samping itu, aktiviti ini juga dapat memanfaatkan masa lapang murid-murid. Murid-murid akan menggunakan masa lapang untuk lawatan yang penuh bermakna. Menggunakan masa lapang untuk lawatan yang bermakna itu. Biasanya aktiviti lawatan diadakan pada hujung minggu. Murid-murid boleh menyertai lawatan sambil belajar dan bukannya menghabiskan masa di kompleks membeli barang. Jangan pergi ke shopping mall saja. Berkata pepatah, masa itu emas. Oleh itu, murid-murid perlulah menguruskan masa dengan baik agar tidak terlibat dengan gejala sosial. So, kalau kamu menggunakan masa dengan baik, kamu akan melakukan perkara yang positif. Kamu tidak akan melepak di sana sini dan semasa melepak itulah kamu akan berjumpa dengan kawan-kawan yang tak baik. So, untuk isi yang keempat, kebaikan yang keempat, kamu dapat menenangkan fikiran dan melepaskan tekanan yang dihadapi. Berasa tertekan kerana perlu menghadapi pelajaran yang macam mana? Yang membebankan. So, aktiviti ini dapat memberikan kelapangan kepada kamu untuk berehat. Kamu boleh pergi berehat sambil menyertai lawatan. Dan mempelajari sesuatu dengan hati yang terbuka. So, kamu tidak akan rasa stres. So, akhirnya ataupun seterusnya, aktiviti ini juga dapat menenangkan fikiran dan meredakan tekanan yang dihadapi oleh murid-murid. Pelajarannya semakin membebankan, menyebabkan murid-murid menjadi bosan untuk belajar. Setengah daripada kamu terlalu stres dan tidak boleh belajar. Sebaliknya, aktiviti ini dapat memberi kelapangan kepada kamu, murid, untuk berehat di samping mempelajari sesuatu dengan hati yang terbuka. So, kalau kamu menggunakan masa lapang untuk menyertai aktiviti ini, kamu dapat melepaskan tekanan. Penutup, didedahkan kepada sumber pembelajaran yang lebih luas, memberikan peluang untuk memahami proses kehidupan yang sebenar dan dapat menghadapi kehidupan dengan lebih bermakna. So, pastinya kamu akan mempelajari sesuatu, dengan lawatan, dengan menyelami hidup sendiri, kan? So, kesimpulannya, murid-murid digalakkan untuk mengambil bahagian dalam aktiviti lawatan sambil belajar ini. Aktiviti sebegini penting dalam memberikan peluang kepada murid-murid untuk memahami proses kehidupan yang sebenar. Berkata orang ataupun berkata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Murid-murid yang menimba banyak ilmu dan pengalaman dapat menghadapi kehidupan dengan lebih bermakna. So, 你亲身去体验亲身经历，你在生活中一定不会面对很多问题的。If you like my channel after watching my videos, don't forget to subscribe and like my video. That's all for today. Bye.